Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat usrah dan juga para hadirin dan hadirat yang hadir bersama dengan kita pada malam ini, dan saya bersyukur dan kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam siri usrah kita. Dan untuk makluman sahabat-sahabat usrah, saya bersiaran secara online. Dalam masa yang sama kita bersiaran dari Baitul Ihsan Al-Khairi, satu pusat tahfiz untuk anak-anak asnaf yang ada di Taman Maluri. So kita buat kelas malam ni secara hybrid lah. Ada pelajar-pelajar depan kita yang turut sama berkongsi dengan kita perbincangan kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah, Allah rezekikan kepada kita semua kesempatan pada malam ini untuk mengambil ibrah dari kisah Qarun. Kalau kita perhatikan apa yang kita bincang pada malam ini ialah satu ibrah dari kisah Qarun. Baik, kerana pada malam ini kita akan mulakan dua siri lah, atau dua sesi. Pertama, kita nak baca kisah Qarun yang mana tercatat dalam Quran, dan yang kedua kita nak ambil ibrah, pengajaran daripada kisah tersebut. Okey. Jadi kita dahulukan segmen kita yang pertama, iaitu kisah Qarun. Qarun ni siapa sebenarnya Qarun ni? Biasa dengar nama dia kan. Qarun ni siapa sebenarnya Qarun? So kisah Qarun ni disebut dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas bermula dari ayat yang ke-76. Mungkin tadi dah baca kan Ustaz? Ustaz Hafiz baca surah cerita ni kan? Daripada ayat 76 sampailah kepada ayat 83, bahkan boleh kita ambil sampai 84, kisah Qarun daripada Al-Quran. Jadi sebelum daripada kita huraikan ibrahnya, kita ambil dulu kisah dia. Okey, kita nak tahu cerita Qarun ni, kita ambil dulu kisah dia ni. Macam mana kisah Qarun? Baik. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Surah Al-Qasas ayat 76. Surah yang ke-28 dari ayat yang ke-76. Muka surat kalau siapa nak tengok 394. Okey. Cerita Qarun dalam Quran. Kita baca dulu kisah ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu daripada kaum Nabi Musa. Dia ni salah seorang daripada kaum Nabi Musa. Okey. Fabagha alaihim. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Mana dulu Qarun ni termasuk daripada kaum Nabi Musa dan termasuk daripada pengikut Nabi Musa. Dulu dia faqih, dia ikut Nabi Musa. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada dia rezeki, kekayaan, dia jadi sombong dan meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Itu cerita Qarun. Fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Di mana kami, kata Allah, kami kurniakan kepada Qarun dari berbagai jenis kekayaan, yang mana anak kuncinya, anak kunci gedung-gedung dia, latanu bil usbati ulil quwwah,
Orang pegang anak kunci gedung dia pun menjadi beban kepada orang yang kuat sasa. Kunci pun banyak dah. Apatah lagi harta dalam gedung tu. Nak sebut banyaknya kekayaannya Qarun. Okey. Macam mana dia kaya? Allah bagi kepada dia ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ilmu mencari harta, ilmu mencari rezeki, dia ada emas, dia ada perak, dia ada harta banyak Qarun ni. Harta dia banyak. Lalu dia menjadi sombong kepada kaum dia. Kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kekayaan dia banyak sehingga kaum dia menasihati dia. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kaum dia kata, janganlah kamu menjadi orang yang sombong dan terlalu gembira. Engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Kerana sesungguhnya innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah seperti kamu. Bahkan dinasihatkan kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah sebenarnya yang kamu kena cari, tuntutlah dengan kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Carilah dengan harta itu pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kamu kaya kan? Carilah dengan kekayaan kamu keberuntungan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah pula engkau melupakan bahagianmu daripada dunia. Jangan lupa daripada dunia. Utamakan akhirat, jangan lupa kepada dunia. Itu nasihat kepada Qarun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan kemudian berbuat baiklah kamu seperti mana Allah dah bagi kebaikan kepada kamu. Kamu dapat rezeki daripada Allah, kamu buat baik pula dengan rezeki yang Allah bagi. Wala tabghil fasada fil ard. Dan janganlah pula kamu melakukan ataupun melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Okay, itu ayat yang keberapa? Ayat 77. Baru 2 ayat. So, gambaran kisah tu kita nampak. Dulu dia orang pengikut Nabi Musa. Kemudian dia kaya. Dia jadi sombong. Dia tinggalkan Nabi Musa dan kaum dia. Kemudian kekayaan dia bertambah. Kaya. Lalu dia megah dan sombong dengan kekayaan dia. Lalu kaum dia nasihat. Jangan megah. Jangan sombong. Allah tak suka kepada orang yang sombong. Sebaliknya dengan harta kekayaan yang kamu ada, carilah akhirat. Jangan lupa kepada dunia, tapi utamakan akhirat. Berbuat baiklah kepada orang seperti mana Allah dah buat baik kepada kamu. Dan jangan buat kerosakan di muka bumi. Allah tak suka orang yang berbuat kerosakan. Okey? Dengan kekayaan yang ada, dia tidak gunakan kepada jalan yang Allah redha. Apa jawab Qarun? Qarun jawab dalam ayat yang ke-78. Siapa yang ada mushaf dengan dia, boleh sama-sama tengok mushaf tu. Okey, buka muka surat berapa tadi kita sebut? 395. Dalam juzuk yang ke-20 surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa jawapan Qarun bila orang nasihat macam tu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, aku ni, dengan sombong dia jawab, diberikan kekayaan ni disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Dah aku pandai cari harta. Ada yang sebut, dia ni memang pandai sungguh. Ilmu mencari harta ni. Disebut dalam tafsir, harta dia memang banyak. Gedung-gedungnya, khadam-khadamnya memang banyak. Ni, Qarun ni. Dia kata, aku dapat kekayaan ni sebab ilmu yang ada padaku. Nampak? Dia lupa bahawa rezeki ni datang dari Allah. Awalam ya'lam, kata Allah Subhanahu wa taala. Awalam ya'lam, tidakkah dia mengetahui dan pandai memahami
annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Bahawa Allah telah membinasakan sebelum daripada Qarun tu umat-umat terdahulu yang lebih kuat daripadanya kekuatan dan lebih banyak daripadanya kekayaan. Dia tak fikir kau, Qarun ni, kalau dia sombong, ada orang yang lagi hebat daripada dia sebelum ni. Ada orang lebih kaya daripada dia sebelum daripada ni. Tapi Allah binasakan mereka disebabkan kesombongan dan kekufuran mereka kepada Allah. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Dalam ayat yang ke-78 lagi, dan ingatlah orang-orang yang berdosa apabila mereka diseksa, tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka kerana Allah sedia mengetahuinya. Kadang-kadang bila Allah nak azab, tak banyak tanya, tak banyak alasan. Allah tahu siapa yang dia nak azab. Datang azab Allah, tak banyak soal. Tiba-tiba berlaku azab. Sebagaimana yang telah berlaku kepada orang yang terdahulu. Tapi Qarun ni sombong lagi. Tengah nasihat pun sombong lagi. Fa kharaja ayat 79. Ayat yang ke-79. Kita sambung lagi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun pun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasan dia. Dia pun keluar dengan perhiasan dia yang megah, yang hebat. Qarun ni keluar depan kaum dia menunjukkan kekayaan dia dan kehebatan dia. Maka pada saat itu ada orang yang tertipu. Dia tengok, kaya Qarun ni. Ada orang yang hati dia cenderung kepada harta kekayaan. Lalu Allah Ta'ala sebut, mereka ni waktu tengok kepada Qarun, dia kagum. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Kata Allah, di saat sebahagian daripada orang tengok Qarun, maka ada orang yang memang dia ni tujuan dia nak kepada dunia. Lalu bila dia tengok Qarun, dia nampak perhiasan Qarun, hatinya cenderung kepada keduniaan yang ada pada Qarun. Dia pun kata apa? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti mana kekayaan Qarun. Tengok orang kita ni kadang-kadang bila tengok orang kaya, dia rasa macam tu. Tengok orang naik kereta besar, kita pula naik kereta kecil. Dah lah kecil pula tu dah. Ejoh pun keluar asap dah. Nasib baik masih lekat lagi. Ikat dengan dawai. Tak jatuh. Setengah-setengah tu naik motor. Bila tengok orang ada kereta, motor dia pem, motor pun seduk-seduk dah motor je. Bila tengok orang naik kereta, ish. Kalaulah aku dapat harta kekayaan seperti dia. Ini yang berlaku kepada orang bila tengok kepada Qarun. Ni, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Kalaulah aku dapat harta seperti mana hartanya Qarun. Innahu ladhu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun itu adalah seorang yang bernasib baik. Dalam ayat 79 tu Allah Ta'ala kata, mereka ni kata nasib baik sungguhlah Qarun. Beruntung jadi Qarun. Beruntunglah dia. Bahasa mudahlah tu. Hazzin azim ni keberuntungan yang besar. Untungnya jadi Qarun. Kayanya dia. Kalaulah aku ni dapat harta seperti mana harta Qarun. Jadi itu sebahagian orang. Sebahagian lagi kata macam mana? Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Berkata pula orang lain,
Orang tengok juga Qarun, tapi yang tak tertipu dengan kekayaan dunia. Wa qala alladzina utul ilma, orang yang diberikan ilmu. Sebab Allah ni dia nak bagi, ada orang dia bagi harta, ada orang dia bagi ilmu. Allah sebut di sini keutamaan harta dan keutamaan ilmu. Ada orang bila dia tengok harta Qarun, dia rasa nilai ilmu dia lagi mahal daripada harta Qarun. Maka berkatalah orang ni, qala alladzina utul ilma, berkatalah orang yang diberikan ilmu ni, wailakum, dia kata, janganlah kamu berkata demikian. Wailakum ni bahasa kita celakanya kamu. Jangan cakap macam tu. Bila dia kata, untunglah Qarun. Yang ada ilmu ni cakap apa? Jangan cakap macam tu. Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Jangan cakap Qarun tu beruntung. Kerana sesungguhnya pahala dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh lebih baik daripada harta Qarun. Ni orang yang ada ilmu, dia tahu ada ilmu. Kan baru ni kan ada satu kes viral. Ada seorang orang founder produk. Dia tanya mana orang yang solat sunat selepas subuh. Dia tersilap nak cakap sebelum subuh. Sebab Nabi kata rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu dia pun tanya, mana geng hok cakap dia dah kaya dengan solat sunat dia tu? Dah kaya ke belum? Oh, dia cakap macam tu sampai bahasa kita sombongnya ucapan tersebut. Ni. Orang yang beriman, dia tidak mengukur pahala sama level dengan harta. Tak. Pahala ni tak sama level dengan harta. Harta, kalau setakat dia harta, belum apa-apa. Tapi kalau harta di-convert jadi pahala, barulah dia beruntung, betul-betul beruntung. Kalau setakat dia masih lagi status harta, dia dapat duit, letak dalam bank. Duit dapat letak bank. Dapatlah terkumpul dia punya harta 10 juta. Ada orang 100 juta. Dia tak convert kepada pahala. Dia tak infak kepada orang, dia tak wakafkan harta dia. Maka status harta tersebut, ataupun dia tak beriman kepada Allah, status harta dia belum apa-apa lagi di sisi Allah. Tak ada apa-apa. Bahkan, orang yang kafir ni, kalau dia ada harta seisi bumi, harta dia seorang. Okay? Harta dia seorang, seisi bumi ni harta milik dia seorang. Kayanya dia. Allah Ta'ala kata, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum. Orang kafir, kalau sampai hari akhirat, dia bawa harta seisi bumi. Satu dunia ni alam dia. Satu bumi ni alam dia. Dan dia ada lagi satu lagi bumi sebagai tambahan harta. So harta dia 2 isi bumi. Emasnya, peraknya, apa lagi harta yang ada bumi. Petroleumnya, tembaganya, berliannya, aset-aset hartanahnya. Apa lagi? Harta bumi, semuanya milik dia. Dan ada lagi satu bumi pula simpanan. Tiba-tiba sampai di hari akhirat, dia nak guna harta dia nak menebus azab di hari akhirat. Allah Ta'ala kata apa? Ma tuqabbila minhum. Allah Ta'ala tak terima. Tak terima. Pasal apa? Harta di sisi Allah tak ada apa. Allah dah tunjukkan seorang kaya dengan harta. Kalau kita tengok Qarun yang kaya, kita jangan lupa Allah ada seorang hamba yang lagi kaya daripada Qarun. Walaupun Qarun ni kaya, ada lagi seorang yang lagi kaya dan lagi berkuasa daripada Qarun.
Allah Ta'ala jadikan dia sebagai contoh. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni, harta dia, kerajaan dia, tidak ada orang yang boleh tandingi kekuasaan dia. Nabi Sulaiman. Di saat Balqis hantar hadiah kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman jawab apa? Qala innama Allah. Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Kamu nak bagi aku harta, yang Allah bagi lagi baik harta daripada yang kamu nak bagi. Maknanya orang yang dah kaya, bila dia tengok harta ni tak apa, di sisi Allah kekayaan ni tak ada nilai. Betul, orang yang ada ilmu, dia tengok urus niaga dia. Dia tengok urus niaga. Kita urus niaga ni, kita ada benda yang kita guna untuk jual beli. Kita tahu di mana kita nak berurus niaga. Contoh, kita nak pergi ke Mekah, kita siap tukar duit Arab Saudi kat sini. So kita bawa duit banyak apa? Kita bawa duit, mungkin duit ringgit tak banyak. Kita bawa duit Arab Saudi tu banyak. Pasal apa? Kita nak pergi beli di Arab Saudi. Kita nak pergi Thailand, kita tukar duit baht pula. Pasal kita nak beli dekat Thailand. Tiba-tiba dia bawa duit Thailand pergi ke Saudi, dan masa tu money exchange tak ada. Macam mana dia nak convert duit Thailand dia nak guna di Arab Saudi? Tak boleh. Betul tak? So kalau dia nak tukar, kena convert waktu money exchange tu ada. Ustaz nak bagi contoh bahawa kita ni ada harta. Masa ni lah kita exchange duit kita nak jadi dapat nilai akhirat, boleh guna di akhirat. Tapi kalau kita tak guna, bawa harta tu sampai akhirat, contohnya, ni contoh saja, tak ada orang pun boleh bawa harta akhirat. Contoh saja. Allah Ta'ala bagi contoh, lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Kalau orang kafir ni bawa harta dia seisi bumi sampai akhirat, di hari akhirat dia tebus diri dia dari azab dengan harta, tetap saja Allah tak terima. Pasal apa? Harta di sisi Allah. Allah Ta'ala kata, kamu nak bagi satu dunia, isi dunia ni kepada aku. Allah Ta'ala, Nabi Sulaiman boleh jawab, apa yang Allah bagi lebih baik daripada yang kamu nak bagi. Kalau Allah nak jawab macam mana? Kamu nak bagi ke aku tu? Kalau Allah Ta'ala maha kaya daripada apa yang mereka nak bagi. Kata Allah dalam hadis kursi, nak sebut kekayaan ni. Kalau kita ni nak sebut kekayaan, bandingan saja. Kita nak sebut bandingan. Dalam satu hadis kursi, kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita, Allah sendiri dia kata. Allah kata, wahai hamba-hambaku, kalaulah sekiranya manusia yang terawal sampailah manusia yang terakhir berkumpul dengan jin yang terawal sampailah jin yang terakhir, semua sekali berkumpul di satu tempat dan semua sekali minta dengan Allah permohonan dia. Hak ni minta 1 bilion, hak ni minta 10 bilion, hak ni minta dunia dan seisinya, hak ni minta macam-macam dia minta. Semua minta dengan Allah, dan Allah kata, fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah.
Lalu aku berikan kepada mereka setiap daripada mereka apa yang mereka minta. Kata Allah, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Tidaklah kurang sedikit pun dari kekuasaan dan kekayaan aku. Kalau Allah bagi semua, kita semua ada 1 bilion. Bukan 1 bilion tak. Cuba kumpul daripada manusia terawal sampai manusia terakhir. Jin dan manusia semua sekali minta setiap permintaan. Kalau Allah bagi permintaan kat kita macam tu, agak-agak kita nak minta banyak mana? Mesti setiap orang kata, boleh minta banyak mana? Boleh minta banyak mana? Ya Allah, kurniakanlah aku dunia dan seisinya. Mungkin kita kata macam tu kan? Mungkin kita kata. Sebab itulah hak paling besar kita ada mampu duit. Kalau nak sebut 10 bilion macam tak cukup 10 bilion. 1 trilion kalau duit kita ada pun. Tak banyak lagi. Ya Allah, aku nak dunia dan seisinya. Contoh. Lalu Allah kurniakan kepada semua yang meminta. Sebanyak yang dia minta. Kata Allah, tak kurang kekayaanku sedikit pun. Melainkan seperti sebatang jarum dicelupkan di lautan yang luas. So kita balik cerita Qarun. Orang yang ada ilmu, dia kata apa kepada yang takjub dengan Qarun ni? Dia kata apa? Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Pahala di sisi Allah lebih baik daripada yang kamu tengok kepada Qarun tu. Bagi orang beriman dan beramal salih, itu lebih baik. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak akan mendapati kebaikan itu melainkan orang yang sabar. Sebab apa? Sebab berniaga dengan Allah ni memang tak dapat cash. Kena sabar, sikit je sabar. Sampai hari akhirat Allah bagi lebih banyak daripada yang kita gambarkan. Tu pun sebahagiannya Allah ada juga bagi cash. Cash dengan balasan dunia sikit. Tapi kebanyakan keadaan Allah Ta'ala memang simpan untuk akhirat kita. Wala yulaqaha illa sabirun. Tidak akan mendapati kebaikan akhirat di sisi Allah melainkan orang yang betul-betul sabar. Kata dia orang yang ada ilmu. Habis dah cerita Qarun ni, tak habis lagi. Panjang lagi lah cerita Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Tiba-tiba dalam kesombongan tersebut turun kemurkaan Allah kepada Qarun. Apa yang berlaku kepada Qarun? Apa yang berlaku? Qarun ni kesudahan dia ditelan bumi. Bumi telan dia. Dia tenggelam dalam bumi. Bahkan bukan sekadar duduk dalam bumi, dalam hadis sebut dia tenggelam dalam jurang api neraka. Yujaljalu fi, duduk dalam api neraka, begitulah dia tenggelam sampai hari kiamat dibangkitkan. Dahsyatnya Qarun ni. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Lalu kami timbuskan dia bersama dengan rumahnya di dalam tanah. Bukan setakat Qarun, semua harta kekayaan dia tenggelam dalam bumi. Sebab tu orang kita sampai hari ni duk cari lagi harta karun. Nah, pasal apa? Harta karun dia tenggelam dalam bumi. Harta karun tu nama dia, yang Qarun ada tu hilang, tak tahu mana. Dengan Qarun dia dalam api neraka. Tak payah carilah harta karun. Kalau nama dia bolehlah cari, tapi kalau nak cari harta karun betul, tak payahlah. Kita je guna nama harta karun ni, harta karun. Apa? Sebab dia tertanam dalam bumi. Rupa-rupanya orang kita tu ada sebaliknya kisah harta karun tu. Kenapa dipanggil harta karun? Sebab ada kaitan dengan Qarun, tenggelam dalam bumi. Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya. Lalu Allah Ta'ala kata, fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah,
dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Setelah tengok Qarun pun hancur, mati, tenggelam, dia panggil dalam bumi. Qarun ni kemudian dia Mesir, tenggelam. Lalu wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Lalu berkatalah orang-orang yang dulunya, sebelumnya bercita-cita mendapat kekayaan Qarun. Hak geng pertama tadi, alangkah baiknya kami dapat harta Qarun ni. Sungguh beruntung si Qarun ni. Orang yang cakap macam tu, bila dia tengok Qarun tenggelam dalam bumi, dia kata apa? Dia dah sedar. Dia kata sesungguhnya Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkannya. Allah dia kata maknanya bila Qarun tu hancur, maknanya Qarun tu binasa, barulah orang yang tadinya terfana, terpesona dengan harta Qarun, dia pun mengakui rupa-rupanya harta ni banyak ke sikit, semuanya Allah yang bagi. Baru dia sedar. Maknanya apa? Qarun banyak harta pun akhirnya Allah Ta'ala boleh tarik balik harta dia. Lalu dia kata apa? Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Kalaulah tidak kerana Allah bagi pertolongan kepada kita, nescaya kita pun akan tertimbus sama dengan Qarun. Nasib baiklah kita ni tak jadi pengikut Qarun, dia kata. Kalau tidak dengan kita sekali pergi masuk dalam tanah tu, barulah mereka ni sedar. Wa ka'anna Allah la yuflihul kafirun. Aduhai, sesungguhnya orang-orang yang kufur akan nikmat Allah tidak akan berjaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai kesimpulan daripada kisah ini, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah dia negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya banyak dalam Quran. Kata Allah, kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan. Mana Allah Ta'ala kata akhirat ni Allah sediakan untuk orang yang dia tak nak dalam dunia ni nak cari kehebatan, kekayaan, pengaruh. Bukan itu tujuan dia. Kalau Allah bagi kaya pun, dia guna kekayaan tu kembali untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tak guna kekayaan dia untuk mendapatkan untuk melakukan kerosakan di muka bumi. Allah Taala kata akhirat untuk orang yang macam tu. Bukan salah jadi kaya tak. Salah apabila dia kaya dia lupa kepada Allah. Sebab ada je kaya yang beriman macam Nabi Sulaiman. Ada yang kaya beriman seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Tapi jangan jadi kaya seperti Qarun. Hari ni, pagi tadi pun dalam kuliah saya, kita cerita tentang tadabbur surah Kahfi. Dalam surah Kahfi ni, ada satu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi SAW agar dia stay kekal dengan kawan-kawan yang beriman instead of kawan-kawan yang kafir yang sombong. Pernah tahu tak cerita? Waktu Nabi SAW di Mekah, Nabi dengan beberapa sahabat Nabi, dia lalu dekat bangsawan-bangsawan Quraisy.
Tapi bangsawan ni tak beriman. Nabi ni daripada kumpulan Quraisy yang bangsawan. Lalu bila Nabi lalu, Nabi nak pergi kat dia. Mereka kata, kamu wahai Muhammad, kalau nak duduk dengan kami, boleh. Tapi dengan syarat. Kamu tinggalkan kawan-kawan kamu yang tak berapa bangsawan. Tinggalkan kawan-kawan kamu. Masa tu kawan Nabi Bilal, Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang kedudukan mereka tidaklah bangsawan. Bilal tu asalnya hamba pun. Jadi orang Quraisy kata, boleh nak duduk dengan kami. Tapi dengan syarat, kamu tinggalkan kawan-kawan kamu yang beriman. Turun ayat Quran. Ayat Quran turun. Quran kata apa? Dalam surah Kahfi kita baca. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Cantik ayat ni. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, tahanlah dirimu. Wasbir nafsak. Tahanlah dirimu. Tahan diri kamu ni. Bersama dengan orang-orang yang berdoa menyeru kepada Tuhan siang dan malam. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sekali-kali kamu palingkan mata kamu daripada mereka. Jangan, mata pun Tuhan tak bagi, kalihkan daripada orang beriman. Apatah lagi hati. Jangan palingkan wajahmu. Ni orang kafir, ni orang beriman. Tak nak tengok pun orang beriman. Jangan. Stay dengan kawan-kawan yang beriman. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Turidu zinatal hayatid dunya. Kenapa kamu palingkan pandangan daripada mereka? Semata-mata kamu nak kepada zinatal, perhiasan dunia. Jangan buat macam tu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan pula kamu taat kepada orang-orang yang telah kami lalaikan mereka daripada mengingati kami. Mana orang kafir. Wattaba'a hawa, dan mereka mengikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan mereka melampaui batas. Jangan. Stay dengan orang-orang yang beriman. Walaupun orang beriman tu tak berapa nak kaya. Orang kafir kaya, bangsawan. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu tertipu dengan keberadaan orang-orang kafir di negeri kamu. Mata'un qalilun. Mereka ada harta kekayaan, tapi sebenarnya dia hanyalah sedikit. Dan sebentar saja. Wa ma'wahum jahannam. Kesudahan mereka akhirnya ke neraka jahannam. Maka tidak ada keuntungannya bagi mereka pada harta kekayaan mereka. Kita orang beriman kena kembali kepada apa yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Maka kisah Qarun berakhir, Allah Ta'ala kata, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. So kita dah dengar cerita Qarun. Asalnya orang beriman, ikut Nabi Musa, bahkan dia dari kalangan, ada yang mufassir kata keluarganya Nabi Musa. Ada sebut sebagai Ibnu Am, dia adalah sepupunya Nabi Musa. Tapi Allah Ta'ala tak sebut dia min ahli Musa, tak. Min ahli Musa, tak. Allah sebut min qaumi Musa. Kerana apa? Kerana orang beriman tidak layak untuk diletakkan sebagai ahli keluarganya. Orang yang kafir tidak layak untuk diletakkan sebagai ahli keluarganya orang-orang yang beriman, atau apatah lagi nabi-nabi. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, anak dia sendiri, dia kata, kan Allah janji nak selamatkan dia dan ahli keluarganya. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh alaihi salam, innahu laisa min ahlik. Hei Nabi Nuh, dia bukan ahli keluargamu. Pasal apa? Dia kafir kepada Allah. Jadi Qarun ni asal orang dekat dengan Nabi Musa, akhirnya dengan harta kekayaan dia tertipu.
Payah nak dapat. Sebab tu kita nak ambil beberapa iktibar. Ibrah, pengajaran daripada kisahnya ambil pengajaran daripada kisahnya Qarun ini. Ibrah dari kisahnya Qarun. Baik. Apa yang kita nak ambil ibrah dari kisahnya Qarun ini? Beberapa ibrah daripada kisah Qarun. Mana tadi? Sekejap. Hilanglah pula ni. Di sini. Baik, beberapa pengajaran daripada kisah Qarun. Pertama, kisah ini datang sebagai hiburan bagi Nabi dari kesusahan yang mereka hadapi. So, sebagai pengajaran, biarlah kita susah, tapi kita beriman. Lebih baik daripada orang kaya yang tidak beriman. Dipanggil tasliyah. Kisah ni datang nak bagi kepada Nabi sebagai satu tasliyah, hiburan bagi Nabi yang menghadapi cabaran daripada kafir Quraisy. Maka hari ini kita menghadapi perkara yang sama. Kita mungkin termasuk bukan geng Qarun. Kita ni nak kata T20 tak masuk lah. Kalau hak masuk pun alhamdulillah. Nak kata hak M40 boleh jadi sebahagian daripada M40. Ataupun sebahagian daripada kita adalah B40. Orang panggil B40 lah ni. Kat Malaysia lah orang panggil gitu tahap dia ni. Maknanya kita ni orang susah. Dalam bahasa lain kita panggil orang golongan asnaf mungkin. Tapi kalau dia beriman, ketahuilah iman yang ada dalam hati dia lebih bernilai di sisi Allah daripada harta sesiapa pun yang tidak beriman. Ini pengajaran kita yang pertama. Maka hari ini carilah neraca iman. Lihatlah dengan neraca iman. Biarlah jadi keutamaan kita pada sudut iman. Saya bimbang sebenarnya rakan-rakan usrah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada sedikit kebimbangan melihat kepada situasi kita di akhir zaman. Wajar kebimbangan itu kerana Nabi SAW juga kata begitu. Nabi kata, Nabi tak takut mal faqru akhsha alaikum. Aku tak takut kamu ni fakir, kata Nabi SAW. Tapi Nabi takut dibentangkan bagi umatnya dunia. Nabi tak takut umat dia fakir. Tapi Nabi takut umat dia dibentangkan bagi mereka dunia. Apa berlaku bila kita senang? Tuan-tuan tengok orang Gaza. Tengok dalam video dia. Dibom. Apa ucapan yang keluar daripada mulut dia? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila dia sakit, apa yang keluar daripada mulut dia? Bacaan Al-Quran. Anak-anak kecil bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dia disakiti, dianiaya. Tapi yang keluar daripada mulut dia adalah bait-bait, ucapan-ucapan iman. Berbanding dengan orang yang diberikan harta kekayaan, apa yang keluar daripada mulut dia? Mungkin keluar nyanyian-nyanyian. Mungkin yang keluar perkataan-perkataan kufur seperti mana Qarun tadi. Yang mana kami ni kaya dengan harta kekayaan kami, bukan dari Allah. Ada mereka lupa solat. Ada tak, malah ada yang menjadi ateis, tak percaya lagi kepada Tuhan. Ada yang tak percaya kepada takdir. Ada yang kata dia memiliki takdirnya yang sendiri. Rezeki ni sebab aku yang usaha, bukan sebab Allah yang cari. Ini bahaya. Kita tengok hari ni orang mula melihat kekayaan sebagai tujuan utama kehidupan. Mana-mana pun kalau tanya budak-budak apa awak nak jadi, dia kata saya nak jadi founder. Saya nak jadi YouTuber. Saya nak jadi TikToker. Dia nak kemasyhuran, nak like, nak jadi kekayaan. Di mana mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang ibrah yang kita nak ambil. Kita tak nak jadi seperti Qarun. Kita tak nak jadi seperti pengikut Qarun malah.
kita nak jadi orang yang beriman dan diberikan ilmu pengetahuan bahawa ganjaran yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang manusia ada. Itu pengajaran yang pertama. Mungkin yang keberapa ustaz pun bolehlah antum tulislah mana-mana, sebab nombor tu kita yang tuliskan, tapi pengajaran tu tetap dah ada. Cuma dari sudut susunan segmen nak sebut ini yang pertama. Yang kedua, nasab keturunan tidak ada nilainya di sisi Allah kalau tidak ada iman. Qarun ni daripada keluarganya Nabi Musa. Tapi bila dia tak beriman kepada Allah, Allah nafikan status keluarga. Bahkan Allah sebut kana min qaumi Musa. Dia daripada kaumnya Nabi Musa. Bahkan dia dikeluarkan setelah daripada itu fabagha alaihim. Dia telah melampaui batas ke atas mereka. Akhirnya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang kedua, janganlah kita berbangga dengan nasab keturunan. Kerana apa? Nasab keturunan ni kalau tak ada iman, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, janganlah bermegah-megah dengan harta yang ada pada kita. Jangan bermegah-megah dengan harta yang ada pada kita. Kerana sesungguhnya harta itu pandangannya hanya pada manusia. Di sisi Allah, kadang-kadang rezeki itu pun bukan datang dengan nilai harta. Ada banyak orang kaya, tapi dia makan, alah, nak makan manis tak boleh ustaz, kecil manis. Nak makan masin tak boleh ustaz, darah tinggi. Nak makan seafood tak boleh ustaz, ada gaut. Kita ni hak tak ada harta tengok teliur je nak makan. Tak? Orang jamu tu makan habis. Hak manis kita makan, hak masin kita makan. Seafood pun kita bantai. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Betul tak? Dah betul. Ada orang harta ada, makan tak ada, tak boleh. Ada orang harta tak ada, dia makan selera. Jadi sebenarnya rezeki ni di mana? Rezeki ni apa yang kita dapat untuk makan lah. Kaya kita banyak harta, tak boleh nak makan. Mati tu pula tak boleh nak guna. Saya ingat ada seorang dia cerita, ayah dia ni dia orang kampung. Orang kampung ni, orang kampung dekat kampung. Ayah dia ni bela lembu. Ayah dia nasihat kat dia. Dia kata nama dia Ismail. Wen dia panggil Wen. Bahasa Kelantan dia kampung saya lah. Wen dia panggil Wen. Wen ni Ismail lah. Wen kalau ayah mati, dia kata nanti kalau ayah mati, lembu hak ayah pera ni Wen sembelih lah buat jamu orang makan. Bila ayah mati, jawab di Wen ni, Ismail ni dia kata, ayah rugi lagu tu ayah. Pasal apa? Kalau ayah mati orang sembelih, ayah tak boleh makan. Habis tu kita sembelih learning lah ayah boleh makan. Lepas tu pahala serupa je sedekah learning lepas mati pun. Bahkan mungkin ni lebih baik lagi. Lepas tu kita sembelih learning lah ayah dia kata. Akhir sekali dia pun sembelih. Sembelih maknanya dia boleh makan. Rezeki dia lah. Alhamdulillah. Cuba kalau anak dia sembelih lepas dia mati, tak adalah rezeki dia boleh makan. Maknanya rezeki ni apa yang kita dapat untuk makan. Pahala sama dapat tak ada tadi? Dapat. Sebab tu kita kata, hak tu buat rezeki pahala, rezeki makan. Ada orang kaya tapi tak boleh nak makan. Tak ada juga. So jangan sombong dengan harta. Sebaliknya, kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Okey? Faedah yang seterusnya. Ukuran kebahagiaan dunia dan akhirat sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah. Jadi kalau orang tu kaya, harta banyak, tak taat kepada Allah, tak ada guna. Ada orang tak banyak harta. Mungkin dia ni pergi ke masjid, setiap kali solat Jumaat boleh masuk duit RM1 je. Ataupun anak dia pergi sekolah, ibu-ibu mungkin dia pesan duit sekolah, biasa dia bagi RM5 duit sekolah. Hari Jumaat dia bagi ke anak dia RM6. Dia kata apa ni?
RM5 duit sekolah, RM1 abang nanti pergi solat Jumaat, masuk dalam tabung masjid. Dianya siapa? Dia mungkin suri rumah, mungkin dia ni cleaner, mungkin dia tukang cuci, mungkin dia jual nasi lemak tepi jalan. Tapi dia ada kemampuan untuk infak RM1 seminggu ke tabung masjid melalui anak lelaki dia pergi solat Jumaat. Contoh, dia sebenarnya lebih beruntung daripada hartawan-hartawan yang tidak pun diberikan taufik untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah walaupun RM1. Kebahagiaan sebenar adalah nilai ketaatan kita kepada Allah. Betul tak? Nilai ketaatan yang paling utama yang Allah Ta'ala nak nilai kita. Baik. Faedah yang seterusnya. Okay. Faedah yang seterusnya. Jadilah orang yang mengajak kepada kebaikan. Seperti kaumnya Nabi Musa nasihatkan si Qarun. Apa nasihat dia? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah keutamaan akhirat lebih daripada urusan dunia. Itu nasihat. Jadi kita katakan antara faedah kita hari ini tak menjadi kesalahan bagi orang fakir menyampaikan nasihat kepada orang yang kaya. Cuma bagilah nasihat dalam bentuk yang awak panggil bijaksana, hikmah. Kerana mungkin kadang-kadang ada orang dia boleh terima dan ada orang payah untuk terima. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan sebagai poin yang terakhir, saya katakan hasil daripada semua ni keutamaan dan cita-cita kita. Biarlah kita tak kaya di dunia, yang penting kita kaya akhirat. Okey. Biarlah kita ni tak ada harta dunia, tak penting kita ada harta akhirat. Tetapi nak cari harta akhirat ni kena pandai. Macam mana? Macam mana nak cari harta akhirat? Saya tutup kuliah hari ni dengan satu hadis. Hadis cemburunya orang miskin dengan orang kaya. Okey. Satu hari beberapa orang miskin datang jumpa Nabi SAW mengadu, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Rasulullah, orang kaya telah meninggalkan kami dengan pahala-pahala mereka. Mana kami ketinggalan pahala berbanding orang kaya. Macam mana? Kami solat, dia solat. Kami puasa, dia puasa. Tapi mereka bersedekah. Kami tak mampu nak sedekah. Rasulullah SAW ajarkan kepada orang-orang miskin di kalangan sahabat. Hendakkah kamu aku ajarkan satu amalan yang bila kamu buat, kamu dapat pahala lebih banyak daripada infaknya orang kaya. Dan tidak ada orang yang boleh mengalahkan pahala kamu, melainkan orang yang berbuat seperti kamu. Sahabat-sahabat yang miskin ni gembira, kerana mereka ni berlumba-lumba untuk pahala. Dia tak cemburu dengan kekayaan, tapi dia cemburu dengan pahala. Nabi kata, nakkah aku ajarkan satu amalan, kamu buat pahala kamu lebih banyak daripada infak orang kaya. Iaitulah setelah daripada salat, jangan lupa zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka seronoklah sahabat-sahabat yang miskin ni, lepas salat dia amalkan zikir yang Nabi ajar. Lepas tu orang kaya pun tengok, apa yang kamu baca? Orang kaya kata, tanya. Orang miskin kata, aku dah tanya Nabi nak dapat pahala seperti infak kamu. Nabi ajarkan amalan ni. Akhir sekali, kami pun amal, alhamdulillah. Orang kaya kata, mana aci, kami pun nak buat juga. Maka mereka pun buat juga. Orang miskin kalah pula kali kedua. Dia pergi mengadu kepada Nabi. Akhir sekali Nabi SAW sebut, itulah kelebihan yang Allah bagi. Asyahid, fokus dia, titik poin dalam kisah ni maknanya, orang yang miskin, kalau dia beramal dalam ketaatan, dia sebenarnya dapat kebaikan lebih baik daripada orang yang kaya. Kalau orang kaya tu tidak reti guna harta dia untuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, bagi orang-orang yang dah berharta, mungkin ada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan usrah kita yang ada harta. Sebaliknya, siapa yang bijak menguruskan harta, pandai menguruskan harta dia, dia berjaya. Waktu di dunia masih ada money exchanger tu. Akhirat dah tak ada dah.
Money exchange ada di dunia. Convert harta dunia menjadi pahala akhirat. Itulah hartawan yang paling bijaksana. Bukan seperti Qarun, bukan seperti Haman, bukan seperti orang-orang kaya yang dimurkai oleh Allah. Jadilah orang kaya yang beriman, gunakanlah harta yang ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya orang yang orang yang tidak berharta, sabarlah, kerana sesungguhnya kesabaran itu nilainya sama seperti kesyukuran. Orang kaya dapat pahala dengan syukur, orang miskin dapat pahala dengan sabar. Sesungguhnya pahala kesabaran sama nilainya dengan pahala kesyukuran. Kerana natijah kedua-duanya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan, Ustaz Hafiz. Saya minta maaf atas sedikit kelewatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Dan saya juga ucapkan agar adik-adik kita di Baitul Ihsan Al-Khairi ini diberikan juga taufik dan hidayah oleh Allah. Terima kasih kepada pihak penganjur sehingga adik-adik kita juga di sini dapat berkongsi manfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Ustaz Hafiz. Ya. Okey, ada soalan ditanya, manakah lebih baik menjadi orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar? Macam mana nak jadi dua-dua? Dua-dua tu baik. Dua-dua tu baik. Tapi sebenarnya macam saya sebut dalam hadis tadi, ada kelebihan amalan bagi orang yang kaya berbanding orang miskin. Dua-dua dapat pahala. Tapi bagi orang yang kaya, dia dapat banyak amalan yang tidak mampu dilakukan oleh orang miskin. Seperti contoh, dalam agama kita banyak amalan haji. Betul tak? Orang kaya dapat buat, orang miskin tak dapat. Tapi dia sabarlah, dapat pahala lah insya-Allah. Cuma kita kata, bagi orang yang buat, pahala dia lebih banyak insya-Allah. Ada amalan berzakat. Orang kaya boleh bayar zakat. Orang miskin terima zakat. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Betul tak? Kita dapat bina masjid. Kita dapat bagi infak untuk jihad dan sebagainya. Kita dapat bagi makan kepada orang miskin. Kita bagi makan untuk orang berbuka puasa. Dan banyak. Sebab tu, antara cita-cita orang yang meninggal, kalaulah dia diberi tangguh umur dia, yang dia nak buat apa dia? Bersedekah. Kerana besarnya nilai pahala sedekah. Jadi begitulah kita kata. Kalau diberikan kebaikan, kalau diberikan peluang, jadilah orang yang kaya dunia dan kaya akhirat. Supaya kita boleh menambahkan amalan kita. Okey? Menambahkan amalan kita. Tapi janganlah juga berkecil hati kalau kita tak mampu jadi orang yang kaya, kerana sesungguhnya adalah kebaikannya untuk orang yang miskin. Ada hadis-hadis yang kalau Ustaz cerita kelebihan-kelebihan orang miskin, akan kita gembira. Tapi malam ni sebagai iktibar, tak perlu jadi Qarun, tapi kita jadi kaya yang beriman supaya kita dapat kebaikan yang banyak insya-Allah. Okey, wallahu taala alam.